to 1 from right. Okay, kuasa positif fx. Okay, so bila kita masukkan nilai ke dalam function, dia akan jadi 1 over 1 minus 1. So pada x itu kita gantikan dengan 1 kan. Okay, so pada numerator saya akan dapat 1, pada denominator saya akan dapat 0. Okay, so boleh tak saya minta awak semua tekan 1 bahagi kosong dapat berapa nilainya dengan kalkulator? Make error. Okay. Okay, cuba tekan nombor lain. Tak kisahlah nombor apa sekalipun, bagi yang kosong. Okay, make error juga. Kat situ bermaksud any number kita bagikan dengan kosong, kita akan dapat make error iaitu infinity. Sebenarnya infinity bukan make error. Sebenarnya infinity. So bermaksud kalau 1 divide by 0, so bermaksud kita akan dapat apa? Infinity. Yes, kita akan dapat infinity. Itu yang saya cakap. Kita confirm akan dapat jawapan infinity. Cuma memandangkan kita punya soalan ni, dia ada highlightkan iaitu 1 from right. Okay, nampak tak saya bulatkan positif ni? So 1 from right. So itu bermaksud kita kena tentukan kita punya infinity positif ataupun negatif. Okay, so macam mana nak tentukan dia positif ataupun negatif? Okay, saya akan ajar. So macam mana nak tentukan negatif ataupun positif pada infinity tu. Okay, so sekarang ni kita dah diberi function fx ke? Kita dah ada function fx. Okay, so kita dah diberitahu yang nilai x ni mesti 1 daripada kanan. Okay, kalaulah saya buat satu number line. Okay, saya buat satu number line. So let's say kita punya x ni approaches to 1. So dia kata from right. So from right bermaksud daripada kanan menuju ke 1. Okay, nampak tak? Daripada kanan dia menuju ke 1. Okay, so dia menuju ke sini. Bermaksud kalau saya nak ambil nilai x, saya hanya boleh pilih yang lebih besar daripada 1. Okay, kalau 0.99 boleh tak saya ambil nilai x tu? Tak boleh. Tak boleh kan? Sebab dia kata 1 from right. So bermaksud untuk saya subkan ke dalam function ini, nilai x ini, untuk kita tentukan sama ada dia positif ataupun negatif, kita hanya boleh pilih yang selepas 1. Kecil pun tak apa, 1.01 pun boleh. Okay, let's say saya ambil 1.01. Okay, so saya masukkan ke dalam function fx. So fx, saya masukkan nilai 1.01. Okay, x sama dengan, let's say saya pilih x sama dengan 1.01 sebab dia kata 1 from right end. So saya boleh pilih 1.02, 1.03, tapi asalkan dekat dengan 1 tu. Okay, let's say saya ambil 1.01, tolakkan dengan 1. Okay, sekarang ni saya nak awak lihat pada numerator, pada numerator kita dapat apa? Sorry, 1 kan nilainya. So 1 ni nilainya positif. Manakala pada denominator kita akan dapat apa? 1.01 tolak 1 dapat apa? 0.01, betul? So 0.01 ni positif ke negatif? Positif. Okey, positif. So kita akan dapat positif pada numerator dan positif pada denominator, and then positif divide by positif. So kita akan dapat positif. So bermaksud infinity dekat sini adalah positif infinity. Faham tak? Faham. Boleh ke? Okey, jelas So itu baru soalan pertama, iaitu limit x approaches 1 from right. So kita lihat pada soalan yang kedua, iaitu limit x approaches 1 from left. Okay, so saya salin soalan dulu. Limit x approaches 1 from left, fx. Okay, macam biasa, kita masukkan nilai 1 terlebih dahulu. Abaikan kuasa negatif tu, sebab kuasa negatif tu hanya menunjukkan dia from left. Okay, so saya masukkan nilai 1 ke dalam function. So 1 per 1 tolak 1 kan? Dapat 1 per 1 tolak 1. And then saya akan dapat 1 over 0. So sama juga macam tadi, any number divide by 0, kita akan dapat infinity. So infinity macam mana nak tentukan? Dia punya infinity positif ataupun negatif. So kita guna kaedah tadi. So kaedah tadi apa? Okay, kita masukkan 1 from left. So bermaksud saya hanya boleh pilih value daripada kiri menuju ke 1. Okay, kalau saya pilih 1.1 boleh tak? 1.01 macam tadi, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh Tak. sebab dia kata 1 from left.
Okay, bila 1 from left, so bermaksud bila saya masukkan ke dalam fx ini, saya akan dapat 1 divide by, let's say, saya ambil value yang lebih kecil daripada 1 iaitu 0.99 tolakkan dengan 1. Okay, so pada numerator, saya akan dapat simbolnya apa? Oh, positif. Sebab 1 positif kan? 0.99 tolak 1 dapat apa? Negatif. Okay, dapat negative value. So bermaksud positif divide by negatif, kamu akan dapat jawapan dia apa? Negatif. So Negatif. jawapan kat sini, jawapan kat sini adalah negative infinity. Okay, semudah itu saja. So kita dah selesaikan 2 soalan yang berkaitan dengan infinity, infinite limit. Boleh faham tak? Boleh? Boleh sir. Boleh sir. Okay. Boleh kita teruskan kepada example yang ketujuh. So kita lihat pada example ketujuh. Okay. Okay. So given fx equal to 1 over x minus 2 squared. Okay, find limit x approaches 2 from right, 1 over x minus 2 squared, dan limit x approaches 2 from left. Sama macam tadi, lebih kurang je. Okay, cuma kita kena masukkan nilai terlebih dahulu. So soalan yang pertama adalah limit x approaches 2 from right. Okay, so kita nak selesaikan soalan ni dahulu. Okay, alamak, sorry. Okay, so limit x approaches 2 from right, fx. So langkah pertama macam saya cakap tadi, kita masukkan nilai untuk tahu dia kes yang mana. So 1 over 2 minus 2 to the power of 2. So saya akan dapat 1 per 0 kuasa 2. So sama dengan 1 per 0. So any number divide by 0 akan dapat infinity. Okay, so macam mana nak tentukan dia positif ataupun negatif? Okay, so kita tengok dia punya power ni power positif. So bermaksud kita kena pilih 2 from right. So let's say ni ada 2, saya kena pilih daripada sini, daripada kanan menuju ke 2. So nombor yang saya boleh ambil adalah 2.01 dan ke atas. Kita ambil nombor kecil-kecil je, senang kira. So let's say saya ambil 2.01 untuk dimasukkan dalam fx. Okay, so for example saya ambil fx, masukkan nilai 2.01 ke dalam kita punya function untuk tentukan dia punya sign of negatif ataupun positif pada infinity. So pada numerator saya akan dapat positif. Pada denominator pun akan sentiasa positif. Sebab apa? Sebab kuasa 2. Kuasa 2 walaupun kalau kat dalam negatif pun nilainya, bila di kuasa 2 kan dia akan sentiasa positif. So positif divide by positif, you akan dapat positif. So bermaksud jawapannya positif infinity. Okay, jelas tak? Jelas kan? Jelas sir. Okay, kita lihat pada contoh yang kedua. Okay, limit x approaches 2 from left. 2 from left. Okay, so limit x approaches 2 from left, fx. So macam biasa, kita kena uji dahulu untuk tengok case yang mana. So kita masukkan value of 2 ke dalam function. So 2 tolak 2 kuasa 2. So kita akan dapat 1 over 0 squared. So 1 over 0 kita akan dapat infinity. Okay, tapi macam mana nak tentukan dia punya sign of positive or negative tadi? So kita kena masukkan dalam function fx. Okay, so memandangkan dia kata 2 from left, bermaksud nilai yang saya boleh ambil x adalah daripada kiri menuju kepada 2. Daripada kiri ni menuju kepada 2 pada number line tu. So let's say saya ambil 1.99. Okay, saya masukkan ke dalam value 1 per 1.99 tolakkan dengan 2 kuasa 2. Okey, pada numerator positif, pada denominator pun akan sentiasa positif sebab kuasa 2. Okey, walaupun nilai dalam bracket itu negatif, dia akan sentiasa dipositifkan semula. So maksud dia akan positif. So positif divide by positif, kita akan dapat positif infinity. Okey, itu jawapan untuk contoh yang kedua, soalan kedua bagi kita punya example 7. Okay, ada soalan tak tanya?
Tak ada. Okey, kalau tak ada, so kita pergi kepada page yang ke-15. Okey. So example yang pertama ni, okey, daripada 1 hingga 4 ni saya nak awak cuba buat sendiri sebab dia sama dengan contoh yang saya tunjuk tadi. Okey, so ni DIY DIY. Okey, tapi saya bagi jawapan Saya bagi jawapan dia supaya kamu boleh jadi rujukan. Kat sini positive infinity. Okey, kat sini positive infinity. Yang ketiga negative infinity. Dan yang terakhir pun negative infinity. Okey, nanti kamu boleh cuba. Okey, kita teruskan lagi. Exercise ni pun awak boleh cuba. Ni dah ada jawapan. Saya tak perlu bagilah. Ini mudahnya sama je ni. Cuma dia bagi gambar raja atau awak boleh refer pada gambar raja. Okay, to, from, left dan sebagainya. Okay, so kita pergi kepada case yang seterusnya. Okay, sebenarnya tadi, okay, saya drag sekejap. Yang kita buat tadi adalah case yang ketiga sebenarnya, iaitu number over zero. Kita tengok catat alih yang saya bagi awal-awal itu. Sekejap saya tunjuk. Okay. Okay, kalau awak ingat saya dah bagi catat alih ni kan. Okay, sebenarnya kita tadi dah masuk kepada bentuk yang ketiga. Okay, masukkan value of x and then kita dapat number over zero. So jawapan dia confirm infinity. Cuma kita nak tentukan sama ada dia positif ataupun negative infinity. Dan saya dah ajar ke awak macam mana nak dapatkan positive infinity, macam mana nak dapatkan negative infinity. Dan sebenarnya it is possible untuk dapat jawapan dalam infinity saja tanpa ada value of positive dan juga negatif. Sekiranya limit x approaches tu tak ada from right ataupun from left. So kalau ada from right ataupun from left tu, maksud kamu kena tentukan sama ada dia positif ataupun negatif. Okay, jelas Okay, so sekarang ni kita tengok kepada case yang keempat Case yang keempat. Okay. Kita kembali kepada page ke-17 Kita teruskan kepada page yang ke-17. Okey, ni page ke-17. Okey, so kita lihat pada page ke-17. Okey. Kali ni kita tengok, okey, kita baca example dulu. Limit at infinity. Okey. Limit pada infinity. Okey. So kalau kamu perasan, kita lihat given fx equal to 1 over x squared find limit x approaches positive infinity fx and limit x approaches negative infinity fx. Okay. So yang ni kamu kena bezakan Dia bukannya infinity from right, infinity from left. Ni adalah nilai. Kalau kamu lihat, saya besarkan sikit. Okay, saya besarkan sikit. Dia bukan kuasa positif, tapi dia adalah nilai positif pada infinity. Dan ini adalah negative infinity. Okay, so bermaksud kita kena cari dengan memasukkan infinite ke dalam kita punya function. Baru kita tahu. Okay. So kita lihat, awak tengok dulu apa yang saya nak cuba explain. Kalau tak faham nanti awak tanya So given fx sama dengan 1 per x kuasa 2. So yang pertama adalah x approaches positive infinity. So limit x approaches positive infinity. Okay. So fx. Okay, bermaksud saya kena masukkan nilai infinite sebab dia menuju ke infinite kan. Sebab dia menuju ke infinite. So saya akan masukkan infinite tu 1 bahagi infinite kuasa 2. Okay. So any number divide by infinite akan dapat apa? Cuba awak teka. Tadi any number divide by 0 akan dapat infinity. Tapi kalau any number divide by infinite akan dapat apa? Siapa boleh teka? Teka je. Oh, okay. Oh, hebat. Siapa yang cakap 0 ni? Betul lah tu. Any number divide by infinite akan dapat 0 Okay, so saya nak awak tambah nota kat tepi tu. Okay. Okay. Any number divide by infinite akan dapat 0. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya lagi. Okay, infinite
tambah infinite akan dapat apa? Hello? Infinite tambah infinite akan dapat apa? Infinite lah kan? Infinite yang lebih besar, betul? Infinite tu memang dah besar, tambahkan infinite lagi, so kita akan dapat infinite yang lebih besar. So still dapat infinite tapi the infinite yang lebih besar. Okey. Yang ketiga, infinite kuasa 2 akan dapat apa? Infinite dikuasa 2 kan lagi, akan dapat apa? Halo? Hello, hello, hello. Infinite kuasa 2 dapat apa? Dapat infinite juga. Dia akan dapat infinite yang lebih besar. Ya, tak, dia akan dapat infinite juga, cuma infinite yang lebih besar. Sebab kita tak tahu infinite tu nilainya apa. Cuma dia nilai yang sangat besar. Okay, so bila kita kuasa 2 kan dia akan lagi besar lah kan? Okay, faham tak? So dia akan dapat infinite juga. Okay, so saya nak awak tambah dalam nota awak. Okay, ini nombor 1 iaitu any number divided by infinite dapat 0. Ini nombor 2. Dan ini nombor 3. Okay, tambah. Penting ni. Kalau tak awak tak faham. Okay, buat star kat situ. Okay, so sekarang ni saya sambung balik kepada soalan kita. Okay, so sekarang ni kita dapat 1 bahagi infinite kuasa 2 sebab kita masukkan infinity ke dalam kita punya function. So kalau infinite kuasa 2 dapat apa? Infinite. So 1 bahagi infinite dapat apa? Kosong. Ya, so jawapan dia 0. Faham tak? Hello? Faham Okay, so tapi ada satu pesanan untuk awak semua. Yang jalan kerja ni tak perlu tunjuk pun. Maksud awak kira kat luar lah. Ini tak perlu tunjuk pengiraan maksud kalau awak nak conteng pun, conteng kat luar. Jangan tunjuk dalam awak punya final answer. So final answer nanti patutnya terus sama dengan kosong ni saja. Ini untuk kefahaman kita saja. Bila kita masukkan function ke dalam infinite ke dalam ni, sebenarnya tak valid pun sebab infinite ni satu nombor yang kita tak tahu, yang sangat besar. So that's why saya kata tak perlu tunjuk. Just kita faham bahawa kalau infinite kuasa 2 adalah dapat infinite, 1 bagi infinite akan dapat kosong. Okey, jelas So kita lihat pada soalan yang kedua iaitu limit x approaches negative infinity. Okay. So limit x approaches negative infinity. So macam biasa kita masukkan ke dalam nilai, ke dalam function. So negative infinity kuasa 2, betul? So negative infinity kuasa 2 akan dapat apa? Negatif, kalau contohnya negatif 2 kuasa 2 akan dapat 4. So dia akan positif kan? So maksud dia akan dapat 1 per infinity, betul? Okay, so 1 bagi infinity dapat apa? 0. Okay, 0. So jawapan dia 0 juga. So macam biasa, macam saya pesan tadi, yang ni tak perlu tunjuk. Tak perlu tunjuk. Okay, terus saja sama kosong. Okay, bolehkah kita teruskan lagi? Boleh. Boleh. Okay, saya ada satu soalan. Kalau infinite kuasa 3 dapat apa? Infinite. Okay, kalau okay, saya tulis kat sini supaya boleh teka. So infinite kuasa 3 dapat infinite. Kalau negative infinite kuasa 3, Negative infinite. Negatif infinite. okay, sebab apa dia akan dapat negatif mula? Sebab 3 kali Sebab- negatif. Sebab kuasa ganjil. Okay, faham Okay, faham Okay, kita pergi kepada example yang kedua. Okay, example kedua pada page yang ke-18. Okay, find the limits at infinity for the following. So kita lihat pada A. Limit x approaches infinity, x squared plus 3. Okay, so kita terus masuk value sebab kita tahu nak tengok apa case dia. So bila masuk value kita akan dapat infinite kuasa 2 tambah 3. So infinite kuasa 2 kita dapat apa? Infinite. So infinite. So infinite tambah 3 dapat apa?
Infinite. Infinite. Okey, kan mudah juga. So akan dapat infinite. Okey. So seterusnya B. Okey, kita buat kepada B, kita masuk nilai. Sebab ni terus dapat jawapan kan? Sebab kita tak perlu nak buat apa-apa. Sebab kita tahu bila infinite ni kita terus mendapat value dia iaitu infinite lah. Okey. So limit x approaches negative infinity. Untuk 1 tolak 5 per x So 1 tolak 5 bahagikan dengan negatif infinity. So kita dapat apa? Okey, negatif ni bertemu bahagi negatif ni akan jadi apa? So okey. So bermaksud 1 tambah 5 bagi infinite dapat apa? Kosong. Okey, so 1 tambah kosong? 1. Okey, faham So semudah itu saja. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. So limit x approaches positive infinity. In bracket x minus 3 to the power of 3. Okey. So kita cuba masukkan nilai. So 2 bahagi infinite tolak 3 kuasa 3. Okey. So infinite tolak 3 dapat apa? Nombor yang sangat besar tolak 3 dapat apa? Infinite. Infinite. And then infinite kuasa 3 dapat apa? Positive infinite. Okey, so dapat 2 bahagi infinite, betul? So bila 2 bahagi infinite bersamaan dengan kosong. Okey, 0. Okey. So bermaksud kalau kamu dah faham, macam saya cakap tadi, yang ni tak perlu tunjuk yang saya ni ni tak perlu tunjuk. Yang ni tak perlu tunjuk. Kita hanya untuk kefahaman awak. Maksud kalau awak nak buat pengiraan, buat kat luar. Buat kat tepi ke mana-mana. Okey? Boleh Hello? Boleh. Okey. Kita ada lagi kelas lepas ni kan? Boleh? So saya nak kita akan sambung untuk limit infinity ni dalam jam kedua nanti. So saya nak awak cuba siapkan yang mana saya dah tinggalkan tadi. Cuba dahulu. Kalau tak faham boleh tanya. Okay? Saya rasa that's all for today. Untuk bukan today, that's all for this morning. Okay. Sekarang ada pula yang tak datang. Okay. Beres. Okay, sir. Okay, terima kasih. Okay, thank you kelas. Thank you. Saya ada record. Untuk pengetahuan awak, saya ada record. So kalau siapa nak recording, beritahu Okay, sir. Okay.